Okey, terima kasih Raja Sofia dan juga semua sahabat-sahabat pelapor kita yang sudah pun memberikan input ataupun informasi terkini di beberapa lokasi. Dan sekarang ini, sebelum kita membincangkan lebih mendalam lagi bersama dengan tamu kita di studio, kita nak beralih bersama dengan tamu kita secara dalam talian terlebih dahulu, iaitu Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Mohamad Sani yang merupakan penganalisis politik Universiti Utara Malaysia. Prof. Dr. Mungkin untuk ruang ketika ini kita juga ingin berbicara berkenaan dengan literasi politik dalam kalangan anak-anak muda ini. Bagaimana untuk kita perkasakan usaha ini, khususnya dalam kita memahami aspek kenegaraan ini merupakan aspek yang sangat penting dan juga ianya berkait rapat juga dengan peratusan keluar mengundi dalam kalangan anak-anak muda ini, Prof. Ya, saya rasa ini kalau lihat dalam konteks literasi politik kan, ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita sebut selalu juga sebagai celik politik kan, yang mana mereka ni perlu didedahkan dengan sistem pentadbiran di Malaysia, sistem demokrasi di Malaysia kan. Dan cuma apa yang kita selalu bincangkan sekarang ni sebab dasar undi 18 bila kita perkenalkan kita perkenalkan awal dasar tu sebelum pendidikan politik dilaksanakan terlebih dahulu. Biasanya kalau kita lihat di negara lain yang memperkenalkan pendidikan politik mereka memperkenalkan pendidikan politik dulu, kemudian diubahkan dasar tersebut ataupun diturunkan had umur sebagainya. Jadi dalam konteks Malaysia tu dia terbalik sikit. Tapi dalam konteks itu saya rasa belum terlambatlah. Kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk memperkasakan kita punya sistem persekolahan lah sebenarnya. Kurikulum kita mungkin boleh ada masukkan input-input pendidikan berkaitan dengan politik dalam mata pelajaran yang mungkin yang boleh diperkenalkan ataupun dalam mata pelajaran yang ada sekarang ini yang mana kita lihat setakat ini saya rasa dalam mata pelajaran sejarah saja yang ada dibincangkan di peringkat sekolah menengah yang ada perbincangan mengenai politik tapi sangat terbatas sangat umum sangat basic sangat dalam membincangkan tentang politik. Jadi saya rasa perlukan ada input-input yang lebih baik. Jadi ini kerana kita nak bahawa dalam pendidikan politik ini dilakukan secara sistematik lah. Dan yang mana kita lihat sekarang ni banyak cara informal yang mana banyak kadang-kadang kalau dalam contohnya lah dalam TikTok ataupun dalam media sosial banyak elemen-elemen kalau kita lihat dalam konteks politik luar sekalipun elemen-elemen subversif pun ada dalam tu sebagainya yang dilihat mungkin tidak sihat dalam politik Malaysia tu. Dan juga kalau dalam konteks sosialisasi politik kita juga inilah mahu mereka ni ada pendekatan cinta negara kan, patriotisme dan sebagainya diterapkan kan, selain elemen-elemen inilah dari agama, kaum, perpaduan, integrasi nasional sebagainya lah. Jadi itu yang saya rasa banyak perkara yang perlu dibincangkan dan saya rasa perlu diambil perhatian cara tuntas lah oleh kerajaan pada selepas PRN nanti lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Mohamad Sani, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Okey, kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kita di studio. Saya nak terus saja bertanya kepada Prof. Datuk dan juga Prof. Doktor. Tadi ada menyentuh mengenai manifesto. Apabila kita bercakap mengenai pilihan raya DUN ini ialah untuk kita memilih siapakah yang akan mentadbir sesebuah negeri itu dan bagaimana sebenarnya untuk membangunkan juga sesebuah negeri. Jadi bagaimana sebenarnya impak manifesto itu boleh mempengaruhi satu undi di setiap negeri? Prof. Datuk. Bagi saya, manifesto hanya memberikan nilai tambah kepada pola pengundian. Bila ada manifesto, ada yang menyatakan bahawa manifesto itu bukan kitab. Ada yang melihat itu sekadar sebagai satu janji. Ada yang melihat itu sebagai satu kerangka besar untuk menunjukkan komitmen parti politik ataupun pemimpin. Tapi dalam konteks PRN ni, saya percaya setiap kawasan itu perlu ada manifestonya sendiri. Tidak boleh diguna pakai sesuatu yang bersifat umum, tetapi di dalam konteks setiap konstituensi itu barangkali calon perlu perkenalkan. Inilah yang akan dilakukan supaya 5 tahun selepas ini pengundi boleh rujuk semula apakah yang sudah dicapai, apakah yang tidak.
kenapa gagal, kenapa peluang harus diberikan secara berterusan kepada calon tersebut. Kalau ada sesuatu kerangka yang bersifat lokal, kerana PRN merupakan suatu pilihan raya negeri yang bersifat lokal. Sebab itu kita memerlukan calon lokal, calon tempatan yang memahami, yang menggarap, memberikan maksud dan makna kepada kawasan setempat, yang tahu berapa masjid di situ, berapa surau di situ, berapa sekolah di situ, apa yang perlu dilakukan. Setiap pengundi itu dikenali dan juga membolehkan interaksi itu berlaku secara langsung dan juga di alam maya, supaya calon itu nampak seorang yang kompetitif, yang ada sifat menyeluruh, yang mampu untuk menyelami, mendampingi dan juga boleh bergaul dan bergabung dengan pengundi setempat. Sebab itu manifesto itu besar maknanya jika sekiranya ada manifesto setempat. Yang di peringkat negeri, yang di peringkat negara, saya rasakan hanya sekadar memberikan nilai tambah supaya manifesto itu memberikan satu imajinasi. Inilah yang akan dilakukan. Okey, Prof. Datuk. Kita sudah pastinya Syafika. Kita melihat bagaimana masyarakat memainkan peranan yang penting, pengundi-pengundi di luar sana untuk menjadi semak imbang kepada pencapaian kerajaan negeri maupun di peringkat kerajaan persekutuan. Okey, sekarang ini kita nak beralih bersama dengan Raja Sofia sekali lagi untuk membawakan kita pelaporan di beberapa lokasi yang sudah pun bersedia pada ketika ini. Silakan Raja Sofia.